Dengarnya Tuan Haji tolong anak saya. Tak adalah, memang dia layak, tak ada saya tolong apa pun. Tak nak dia ambil kredit tu. Jangan macam tu Haji, saya dengar Haji tolong anak saya. Tak ada, jangan dengar cakap orang tak betul. Memang dia layak. Semua orang cakap dia layak. Habis cerita. Gemak. Dengar tu Haji tolong anak saya. Memanglah. Saya lah tu. Saya cuma tak nak cakap aja. Susah nak cari ikhlas dalam dunia ni. Itu yang saya cerita dulu waktu saya pergi burut kan. Yang saya cerita yang dekat Lampang tu. Bila nak burut, nak bayar tu, jangan bayar kat saya. Masuk dalam bilik dia. Dekat dalam bilik tu ada satu tabung. Masuk je dalam tu. Dia tak nak tengok berapa duit saya bagi. Jadi dia kata, setiap minggu, hari Sabtu Ahad, kalau dia nak pergi pekan, baru dia buka tabung tu. Dia pun tak tahu siapa bagi banyak, siapa bagi sikit. Punya nak jaga ikhlas. Dia kata, itu yang fail tu bila kita semayang jenazah tu. Kita ikhlas semayang jenazah ni. Bila orang lalu letak duit dalam poket kita, fail betul. Betul tak? Kan? Kita ni ikhlas ni. Tapi bila dia dah letak, otak ni, berapalah ni? Udah. Wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala selain alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pagi ini. Jangan betulkan televisyen anda. Suara saya ini bertukar sikit sebab batuk. Dah berapa hari dah ceramah tak berhenti. Tadi dapat pula sirap. Sedap lah kan. Sirap ais. Tolan ni lah kan. Wahaza min kulli da'in kan. Aku niatkanlah ni sebagai ubat, mudah-mudahan baik. Itu lah kan. Jadi kita sambung bab 13. Bab 13, amanat Allah. Sebelum ni kita bincang tentang iblis dan sesaannya. Kita tahu pasal iblis, kita tahu pasal jin. Jin rupanya ada macam manusia juga. Ada jin Islam, ada jin kafir. Dan jin kafir sifatnya syaitan. Kan? Jin Islam tu pula dia baik. Tu yang kadang-kadang ada orang tu, tapi dia berada dalam dunia yang berbeza daripada kita. Dan begitu juga syaitan tu merupakan sifat-sifat yang tidak baik. Manusia pun ada sifat syaitan. Jin yang kafir tu pun ada sifat yang syaitan. Tu yang kita belajar dululah. Dalam bab 13 ni kita cerita tentang amanat Allah. Allah SWT berfirman, Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya telah kami berikan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, lalu mereka enggan memikulnya dan takut menerimanya. Kemudian amanat itu dipikul oleh manusia. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Nak beritahu, amanat ini adalah amanat sebagai apa? Sebagai khalifah di atas muka bumi. Bagai-bagai amanah yang diberikan kepada kita. Tetapi bila diberikan, mula-mula nak diberikan kepada langit, nak bagi kepada bumi, nak bagi kepada gunung ganang selaku makhluk Allah, mereka tak nak menerimanya. Tetapi ada sambungan pada ayat ni sebenarnya. Manusia yang sanggup menerimanya, dan sesungguh manusia itu sangat bodoh sifatnya. Macam tu bayang. Tapi kita sanggup terima. Itu sebabnya dalam hidup kita ni dipesan oleh guru-guru, dipesan oleh sesiapa pun yang kita belajar dulu, jangan kamu meminta-minta jadi pemimpin. Jangan minta. Hari ni bukan minta lagi dah, berebut. Kan? Fitnah sana, fitnah sini. Kan? Itu dia. Dan tu yang jadinya, yang kata-kata disebut, pangkat semakin tinggi, kearifan semakin rendah.
pangkat makin tinggi, pergi bangang memang lantun-lantun bangang kan. Apa pun tak tahu. Macam mana jadi menteri macam tu? Contohlah kan, orang petikai kan. Tapi macam mana dia jadi menteri? Yang ni pun tak dijawab. Contohnya, saya tak sebut siapa lah. Contoh. Macam mana dia ni jadi pangkat macam ni? Lantik jadi bendahari, mengira pun tak kerti. Contohlah kan. Contoh. Jadi mana kata? Tu dia. Jadi pengertian amanah ini dimaksudkan adalah perintah taat dan mempunyai akibat pahala dan dosa seksa. Namun menurut Al-Qurtubi, ia diartikan sebagai agama, sedangkan Ibnu Mas'ud membatasinya kepada soal harta. Malahan kata Abu Darda, mandi jinabat pun termasuk sebagai amanat. Tapi kata Ibnu Umar berkata awal mula diciptakan Allah bagi manusia adalah farajnya. Dengan itu merupakan amanat yang mesti digunakan secara benar. Jika engkau menjaganya, ia akan menjagamu. Bahkan faraj, telinga, mata, perut, tangan dan kaki, semuanya adalah amanat. Tidak beriman bagi orang yang tidak mempunyai amanat. Maknanya amanah tu, semua benda amanah. Tubuh badan kita ni pun amanah rupanya. Semua yang ada kat badan kita ni, mata kita amanah, tengok yang elok-elok, hidung bau yang elok-elok, telinga mendengar yang baik-baik, duduk dekat pankin bawah pokok mangga, duduk berempek cerita pasal orang kampung kan. Jadi haram hukumnya pankin tu tadi. Sebab apa? Sebab digunakan untuk mengumpat. Contohlah, orang dulu sambil belah mangga, cecah pula lada tu, tergecap lada. Iya ke? La ilaha illallah. Sedap cerita tu. Contoh. Amanah ni, lidah ni. Kadang-kadang dapat tahu aib orang, amanah kita. Kita nampak orang sebelah rumah ni, contoh, kita ternampak dia buat benda tak elok, contohlah, tapi kita seorang je nampak, itu aib orang. Contohlah, suami kita tidur kat sebelah berdengku macam harimau, macam bunyi. Kita sebagai isteri ni amanah jaga aib suami. Kau tak dengar suami aku lagi macam mana, dia pula cerita. Tu amanah tu. Macam tu juga suami tak boleh memburukkan isteri dia daripada orang lain. Bini aku yang dia pandai masak telur je, telur dia kata. Gorengkan bilih pun hangus dia kata. Macam mana dia kata? Contohlah kan, aib amanah. Nampak? Lidah kita bercakap yang baik-baik, tangan kita menolong orang yang baik-baik, kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik, semuanya amanah. Al-Hasan telah berkata, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, lalu berkata, jika kau laksanakan dengan baik dapat pahala, jika tidak maka diseksa. Lalu mereka berkata, kami tidak menyanggupinya. Tak nak. Mujahid berkata, ketika Allah menciptakan Adam, ditawarkan amanah itu kepadanya. Penawaran pada langit, bumi dan gunung adalah penawaran pemilihan, bukan penetapan. Sedangkan penawaran kepada Adam adalah penetapan. Manusia tak boleh pilih kan? Sedangkan penawaran Adam adalah penetapan. Al-Qaffal dan lainnya berkata, penawaran dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang indah, di mana langit, bumi dan gunung meskipun besar tidak sanggup menerima amanat itu, namun manusia menyanggupinya. Dan sanggupannya adalah sesungguhnya dia, manusia itu zalim dan bodoh. Nampak? Manusia sanggup terima amanah, tapi dalam hati dia tu ada satu sifat yang paling bahaya. Kalau tak jaga, dia zalim dan dia bodoh. Itu sebab bila dia jadi pemimpin, dia boleh buat benda-benda bodoh tu. Dan kalau zalim pun memang zalim betul. Kita tengok kan, kalau kita tengok macam dalam filem-filem, kita tengok kalau yang jahat tu jahat betul, benda tu benda betul, dan dia dah tak nampak kebaikan dia dah. Kalau bunuh orang tu macam dah tak ingat apa dah, bunuh saja. Bila zalim betul, lepas tu fikir pun dah tak sampai dah, otak rasional dah tak sampai dah kan. Ibnu Abbas berkata, amanah itu ditawarkan kepada Adam, dikatakan kepadanya, jika kau taat diampuni, jika derhaka kau akan diseksa. Maka Adam menjawab, aku menerimanya. Namun dalam jarak kira-kira asar hingga malam hari itu juga,
Adam telah melanggarnya. Dia makan buah khuldi. Amanah itu merupakan manifestasi daripada iman. Siapa menjaga amanah Allah, tentu Allah menjaga keimanannya. Maknanya sedia terima tu, sanggup terima perintah Allah, larangan Allah tu, sanggup. Potang tu ditolan Pesa tu ditolan buah khuldi. Dek hawa nak kan, bolehlah kita tak boleh makan buah tu, nak juga contoh lah kan. Makan, langsung tercampaklah Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Kan. Jadilah kita ni orang lelaki makan buah tu langsung terkeluar dekat leher dia, jadi halqum. Orang perempuan jadi buah dada. Tak salah tanya kenapa. Dah macam tu cerita. Kan. Tiba-tiba ada pula manusia yang lelaki nak buang halkum, nak kecilkan suara. Nak kecilkan suara, sibuk nak buang senapang. La ilaha illallah. Kalau dah senapang lah. Janganlah sibuk nak buang. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Maknanya dua perkara itu penting. Amanah penting, janji penting. Jaga. Tak beriman orang tak jaga amanah. Orang beriman akan jaga amanah. Itu sebab macam dalam konteks orang pergi bekerja kan. Orang pergi bekerja, dia kata dia nak buat salat sunat duha. Sebab nak gambarkan dia rasa bila buat salat sunat duha tu dia beriman. Betul lah. Tapi kalau sampai meninggalkan kerja hakiki yang menjadi amanah utama dia bekerja, problem juga. Sebab salat sunat duha tu salat sunat, kerja tu wajib, amanah. Tapi kalau bos dia bagi, buatlah. Buatlah. Kalau buat salat sunat duha, pergilah kejap. Tapi kalau dia betul-betul beriman, kalau dah ambil masa bekerja tu 5 minit untuk solat sunat duha, balik pun kenalah lewat 5 minit. Ganti balik waktu kerja yang kita ambil tu tadi. Jam tu pesan kat anak-anak kita yang bekerja tu. Pesan kat dia. Kadang-kadang bukan main ni, sembahyang duha tak tinggal, balik awal. Awal tak? Iyalah. Tahun ni 9 ceneke. Semengelat. Semayang betul lah, bagus lah, tapi curi masa. Kepada yang bukan Islam, kalau nampak benda tu, dia nampak dengan cakap lah, orang Melayu Islam ni kena curi tulang. Waktu kerja dia semayang, balik sama. Nampak tak? Dia tak ganti balik pun masa dia ambil tadi. Nampak tak? Kan datang fitnah tu. Sedangkan solat sunat duha tu solat sunatnya. Nampak? Contoh, Rasulullah SAW bersabda, dicap mukmin seorang tidak berkhianat dan dusta. Orang yang tidak berkhianat, dia tidak dusta, dia tu orang beriman, mukmin. Dan dalam sabda Rasulullah SAW, umatku sentiasa baik selama tidak menjual amanah dan menggadaikan kejujuran. Allahu Akbar. Nampak tak? Umatku sentiasa baik selama tidak menjual amanahnya. Dia amanah, dia bekerja, dia dah amanah, orang minta tender. Contoh, orang nak projek, dia pun beritahu pak saudara dia, pak cik masuknya letak harga macam ni, nanti saya tolong. Jual amanah. Nampak macam tak ada apa-apa, walaupun ikut prosedur. Allah Maha mengetahui kita nak suruh mana. Nampak tak? Tu dia cerita dia. Tu sebabnya hati-hati. Orang ada kedudukan, tak apa, pandailah aku buat besok, pandailah aku tolong besok, dia kata. Buat aja macam ni, dia kata. Jadi dalam masa yang sama, ada orang lain lagi layak, contohnya tak dapat, jadilah zalim. Tu cerita tadi, menzalimi orang yang sepatutnya dapat hak dia. Tu sebab Nabi sebut antara tanda-tanda, kan, tanda-tanda akhir zaman adalah memberikan urusan umum kepada mereka yang bodoh. Urusan umum maknanya menjaga kepentingan awam tu bagi pada orang yang tak ada ilmu.
Tak cerdik. Tu yang ada tu, ada jawatan cerita pasal nembak babi je ceritanya, benda lain tak ada. Dan dia rasa tu hebat sangat lah. Saya tak sebut nama siapa lah. Kadang-kadang macam tu, heran kita tengok lah, dia ni kenapa. Kita tengok dalam parlimen tu, terjerit-jerit, ini kenapa, betul ke dia ni? Kan? Kadang-kadang kita kan, ini orang ni ada jawatan ni. Kan? Jadi kenapa jadi macam tu? Tu dia. Kan? Jadi kita ni kena jaga peribadi. Itu sebabnya kata Imam Nawawi, manusia yang hebat ni, nak jadi manusia yang hebat ni ada 4 perkara. Pertamanya kenderaan yang tangkas. Keduanya rumah yang lapang. Ketiga pakaian yang cantik. Keempat pelita yang menerangi. Dia kena ada 4 ni. Kena ada pertama kenderaan yang tangkas. Kedua rumah yang lapang. Ketiga pakaian yang cantik. Dan keempat pelita yang menerangi. Yang tulis Jawi laju, yang tulis Rumi lambat, cari huruf ni. Jawi tarik sasap, lepas tu baca balik, apa benda aku tulis ni. Kan, yang pertama kenderaan yang tangkas. Orang dulu-dulu cakapnya berkias. Bila dia kata kenderaan yang tangkas tu, apa maksud dia? Akal fikiran yang cerdas. Akal tu kena letak elok-elok, fikir elok-elok. Akal fikiran yang cerdas. Dah ada motor baru, kenapa tak bawa pergi masjid? Sayang, dia kata, bantai jalan kaki. Kan tak cerdik tu. Bawa pergi tu takut hilang, dia bawanya semayang sebelah dia, motor tu parking sebelah saf dia. Teruk sangat otaknya tu. Tu tak cerdas semua tu. Ya. Motor baru dia tu bawa semayang sekali. Teruk betul. Kan? Jadi mana kata akal fikiran cerdas. Kedua, bila sebut rumah yang lapang, bukan rumah banglo, bukan sebut pondok mualim, memang lapang dah ni. Tapi maksud Imam Nawawi kata rumah yang lapang itu adalah kesabaran yang tinggi. Sabar baru dia hebat. Yang ketiga, bila disebut tentang pakaian yang cantik, apa dia? Akhlak yang baik. Perangai itu jadi pakaian kita. Nampak tak? Makin teruk lah batuk ni. Macam-macam air telan lah. Yang terbaru sasi. Sasi elok katanya. Ya, jadi pakaian yang cantik tu akhlak yang baik. Dan yang keempatnya pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Ada empat-empat ni hebatlah kita, kan? Jadi semua ni kena ada. Bila ada orang datang cuba rasuah kita, cuba ajak kita buat benda-benda tak baik, sabar. Jangan nak kejar habuan. Keberkatan tu yang kita nak kejar, kan? Akhlak yang baik, tolak dengan cara baik. Minta maaf tuan, apa yang boleh saya tolong, saya tolong. Tak perlu bayar saya, insyaAllah saya tolong. Saya cuba mana yang saya boleh tolong. Tu je. Jangan terbabit. Sekali kita ambil rasuah, sekali terima duit kopi, duit tepi, duit bawah meja. Ayat dia kan, dia macam istilah kan. Sekali terima, sampai pencen tak tenteram. Orang akan sebut. Kau jangan lupa dulu aku bagi kau ambil berapa banyak dah. Kau jangan lupa tak tenteram hidup. Tu sebabnya jaga. Macam orang lah minta kerja. Tu sebab saya kata minta kerja minta lah. Tak usah pakai kabel-kabel ni. Sampai mati sebut je. Anak dia kerja jadi pegawai dulu, aku yang tolong. Oh mak, tak sedari kan?
Sedangkan dia hanya tolong ambil borang ya. Tapi dia punya canang cerita ya. Konon dia yang tolong. Ikutkan dia tak dapat tu, aku yang hantar borang tu bagi dapat tu. Ayat hantar borang. Saya dulu masa saya bekerja, ada orang mengaku tu. Ada orang mengaku ada satu hamba Allah ni, dia wakil rakyat lah. Masa saya minta kerja tu, dia kata saya dapat kerja sebab dia tolong. Ada satu wakil rakyat tu, dia kata dia tolong. Saya tak puas hati, siap pesan dengan mak saya tu, suruh sedekah pisang kat masjid semua. Bukan main ni. Dulu dia canang satu dunia ni dia tolong. Saya tak puas hati. Saya pergi, kan dulu saya mula jadi penolong pegawai. Saya pergi jumpa bahagian HR. Saya jumpa pengarah yang interview saya. Saya tanya, betul ke ada kabel yang tolong sampai saya dapat kerja? Saya tanya betul-betul. Cakaplah terang, saya nak tahu betul-betul. Dia kata, tak adalah. Dia kata, sebab kalau ikutkan, mula-mula saya tak dapat. Saya masuk senarai simpanan. Masa interview tu, saya bukannya calon nombor 1, saya calon nombor 2. Yang seorang tu ada pengalaman, boleh jawab soalan, cuma dia lawyer buruk sikit, kata, waktu interview tu. Jadi kita ambil senarai simpanan. Simpanan sama? Kau lah, dia kata. Tu yang saya dapat. Jadi mana dia yang kabel tolong saya tadi? Saya mula tu, oh ya ke, terima kasih lah, tolong, terima kasih lah. Tapi bila saya dah dapat tu, tak guna betul. Jual sana sini. Nampak tak? Sebelum ni senyap, tak bunyi apa pun, tiba-tiba saya dah dapat kerja, dia hebohkan semua orang, dia yang tolong kan? Itulah dia manusia kan? Macam-macam tu sebabnya jangan. Dan kalau betul kalau tolong, sampai ke sudah sebut ke adik-beradik dia, siapa aku tak tolong? Nampak ayat dia, abang dia aku tolong masuk ni, akak dia tu nak mengajar dulu, aku yang hantar pergi sekolah tu. Bapaknya dulu minta kerja, aku yang bagi surat, aku bagi surat recommend. Dia ingat surat tu punca dapat kerja. Surat ni sila pertimbangkan, tak semestinya dapat, betul tak? Cuma ada sokongan aja lah. Kadang-kadang kalau ada sokongan tapi Rizaknya bodohnya mana, tak boleh nak tolong juga kan kadang-kadang. Tu dia, macam-macam orang ni ya? Nak ambil kredit aja. Tapi kalau orang tu ikhlas, kalau pun dia tolong, dia tak nak cakap. Dengarnya Tuan Haji tolong anak saya, tak adalah, memang dia layak, tak ada saya tolong apa pun. Tak nak dia ambil kredit tu. Jangan macam tu Haji, saya dengar Haji tolong anak saya. Tak ada, jangan dengar cakap orang tu tak betul. Memang dia layak. Semua orang cakap dia layak. Habis cerita. Gemak. Dengar tu Haji tolong anak saya. Memanglah. Saya lah tu. Saya cuma tak nak cakap aja. Susah nak cari ikhlas dalam dunia ni. Itu yang saya cerita dulu waktu saya pergi burut kan. Yang saya cerita yang dekat Lampang tu. Bila nak burut, nak bayar tu, jangan bayar kat saya. Masuk dalam bilik dia. Dekat dalam bilik tu ada satu tabung, masuk je dalam tu. Dia tak nak tengok berapa duit saya bagi. Jadi dia kata setiap minggu hari Sabtu Ahad kalau dia nak pergi pekan, baru dia buka tabung tu. Dia pun tak tahu siapa bagi banyak, siapa bagi sikit. Punya nak jaga ikhlas, dia kata. Itu yang fail tu bila kita semayang jenazah tu. Kita ikhlas semayang jenazah ni. Bila orang lalu letak duit dalam poket kita, fail betul. Betul tak? Kan? Kita ni ikhlas ni. Tapi bila dia dah letak otak ni, berapalah ni? Susah betul orang ni. Ada masa lain kau nak sedekah, aduh. Lepas tu kita buka, setakat RM1 tak bayar. Bayar tak keluar. Yang seorang RM10 bagi ya. Tapi RM10 pun tak besar mana lah, tak usah lah. Nak bagi-bagi ada bentuk lain. Orang datang dah semayang jenazah tu, pap kat luar tu. Bila orang keluar tu, bagi air mineral seorang satu. Tak apalah. Allah, tak tahulah saya orang kan. Macam-macam kan? Macam-macam. Dulu ada seorang kat kampung saya.
Bila saya seliuh tangan, seliuh kaki, kan, main bola dulu, badminton, takraw dulu, bila seliuh terpelecok ke apa kan, bengkak kan, borot dengan arwah Tok Hamzah nama dia kat kampung mak saya. Tok Hamzah ni dia tak nak minyak lain, dia nak minyak geliga je, minyak geliga. Setiap kali urut 3 kali, 3 hari betul-betul, insyaAllah lepas tu elok lah. Lepas 3 hari tu turut, mak saya pun bagilah duit RM30, RM20 bagi, sebab dia urut kan. Mesti saya dah tahu dah, kalau bagi kat dia, maaf ni Atuk, ni duit, terima kasih Atuk sebab urut ni apa semua. Atuk dia cakap, ni Samsul, ni Atuk ambil ya, Atuk ambil, Atuk cakap terima kasih, sekarang Atuk sedekah balik kat kau ya, ambil. Setiap kali mesti dia buat macam tu. Atuk ambil, Atuk terima ni, terima kasih tau, ni sekarang Atuk sedekah balik kat kau. Makna sedekah kat saya, tapi sampai rumah mak saya ambil balik duit tu. Tapi itu nak beritahu, manusia ni dia nak cari ikhlas macam-macam, ya, macam-macam. Allahu Akbar. Jadi mana kata amanah tu, macam saya ni ceramah je lah, insyaAllah saya cubalah doakanlah saya ni, hati saya ni sentiasa tetap tak adalah jadi macam setengah orang. Oh tak ada 7,000 saya tak nak datang. Ada orang macam tu, nak 5,000 hotel, nak begini-begini. Saya datang sini hotel sendiri kan. Ustaz Tamizi ada bagi offer nak duduk sini, tak apa, saya kata saya duduk hotel kat luar, tak apa, saya kata okey je, betul. Sebab sekarang manusia ni lupa ilmu ni. Di depan saya ni guru-guru hebat-hebat ni kan, nampaknya muka macam tu saja je buat tak tahu ilmu tinggi ni, saya tahu kan. Ya, tapi ilmu ni Allah bagi kita pinjam, kongsi dengan orang, bukan berniaga kan. Kena berniaga sambal. mak saya kata dah orang bising dah gitik tak ada, kata dah elah sabar, mak saya cuti, dia rehat kan. Nanti lah minggu satu lagi ada apa ni, bulan satu lagi ada kot, insyaAllah. Saya pun tak berani janji dah, orang sini dia punya marah lain macam, mana nak gitik aku baru nak duduk dengan Ustaz Tamizi dah kena marah kan. Tapi itulah dia. Iya, tapi ilmu bukan untuk terniaga, jangan. Oh sebab ni mesti banyak ni, mesti banyak ni. Ada penceramah tu nak bayar 1,000, ni Datuk Seri ni cerita dengan saya, nak bayar 1,000. Dia kata dia tak dapat, dia tak sihat. Sekarang ni semua online, orang boleh tengok, tiba-tiba dia live tempat lain, kata tak sihat. Maknanya apa? Saya pernah satu kali, saya ada ceritakan dulu, malam Raya Haji saya terlupa ada ceramah malam tu. Saya relax kat kampung mak mentua saya makan. Dekat kampung mak mentua saya tu lain tak ada, orang tengah ramai tunggu ni. Dah pengurusi masjid tu kena marah. Mana Samsul? Besok pagi baru saya tahu. Lepas tu dia kata saya kena marah, macam mana nak buat ni. Saya kata tak apa, malam ni saya datang. Saya pergi malam esok tu. Saya kata tak payah bayar, salah saya kata. Bukan sengaja, memang tak tahu. Beria melayan gendang malam tu, tuntang. Saya terlupa betul malam tu ada ceramah. La ilah Allah, Raya Haji kan. Biasa kalau Raya puasa memang tak ada ceramah lah. Raya Haji malam first tu dah ada ceramah. Dia orang dengan tumbang lembu lagi, nak bagi jamu makan. Malam tu makan saja dia kata. Tapi besok tu saya minta maaf bagi pihak, dan saya kata tak perlu bayar ceramah saya malam ni. Jangan salahkan pengusaha masjid, ini salah saya. Saya cakap, saya ngaku. Tu belum cerita dia perangai penceramah tu. Malam ni nak ceramah ni, petang tu, hello, malam ni ustaz tak dapat datang, dia tak sihat, pak dia tak telefon. Lepas tu call dah tak dapat. Dakwah ke masjid, macam-macam perangai. Ya, saya pun kadang malu, nasib baik saya bukan ustaz, saya saudara Samsul Debat ni ya kan.
cuba ikhlas, cuba kan, kita cuba belajar ikhlas dalam hidup. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kan. Ni alhamdulillah ni, saya dalam suara saya batuk ni, keluar ni orang boleh tangkap lagi cakap saya. Saya pernah ceramah dekat Pahang dulu. Assalamualaikum, jadi apa benda cakap tu, tak anggap je. Yang ni alhamdulillah okey dah ni. Sebab minum air kat sini, air sirap sini semua dah siap doa tu. Air sirap ni siap doa, alhamdulillah. Kan? Okey. Dan baginda juga bersabda, sampaikan amanah pada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nampak? Sampaikan amanah pada orang yang mempercayai kita dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Walaupun orang tu khianat kat kita, jangan kita balas balik. Jangan balas. Kan? Ambil kau. Jangan. Tak jadi kita serupa dengan dia. Buat apa? Kan? Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tanda orang munafik itu 3. Jika dia berkata, dia bohong. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika dipercayai, dia khianat. Itulah masalah dia. Itu sebab kalau orang bertunang tu kan, kena berjanji tu. Dia berjanji nak kahwin, ada perempuan lain, diputus kan. Itu sekarang dekat Negeri Sembilan, lelaki putus pun kena bayar. Jangan main Negeri Sembilan. Ini dulu perempuan putus baru kena bayar, lelaki putus tak ada apa-apa. Apa hal? Nampak? Sekarang mas kahwin, ibu tunggal pun 100. Baru boleh beli dapur gas. Apa bodoh, mas kahwin RM30 kan? Macam tu lah. Iya, bertunang tu berjanji tu, maruah keluarga tu. Jangan main-main. Saya paling kepantangan saya lah kan, orang bertunang ni, orang lelaki yang jantan ni datang apa pasal? Saya cukup pantang betul. Saya ada anak saudara saya seorang itu, dia bertunang. Datang jantan tu, apa hal kau datang? Cakap, depan mak ayah ada. Walaupun lepas dah habis pergi bincang tu, waktu makan pun kau jangan datang. Kau pergi balik. Saya macam tu. Saya dulu nak nengok bumbung pun tak boleh. Kan dulu bertunang mana ada orang lelaki datang, keluarga dia je pergi. Sesat-sesat lah. Kalau betul pun kita pergi tunjuk, merisik pun tunjuk, rumah dia, rumah tu. Lepas tu dia pergi, kita tunggulah kat luar tu. Jangan pergi. Macam tu. Itu dulu lotak tu. Hari ni bertunang siap bersanding. Astagfirullahaladzim. Itu kalau tak jadi tu menonggeng frasnya. Betul tak? Siap jantan tu sarung cincin siapa aja. Kau belum nikah lagi dek, baru bertunang. Lepas tu bertunang dah boleh naik motor sesama lah tu. Rapat sikit jatuh nanti maknya pula. Aduh, sakit kepala. Benda ni berlaku kat tempat lain. Untuk anak-anak jemaah Pondok Mualim tak ada. Ini tempat lain. Sebab apa? Anak tu amanah. Jangan main. Nampak tak? Macam tu jugalah saya sebut itu. Amanah seorang lelaki ni, dia kena jaga nafkah isteri dengan anak-anak dia dulu, baru mak dia. Yang mak dia janganlah pula lebih-lebih. Aku yang melahirkan kau, masih terasa lagi susu badan aku ni bagi kat kau lah. Allah semua baca ni. Bukan macam tu. Bila anak ni jaga amanah isteri dengan anak-anak dia, baru mak dia pun dapat pahala. Jadi bila anak lelaki bagi duit bulan dekat mak dia, ni kau bagi kat mak ni,
Bini dengan anak-anak kau cukup makan ke tidak ni? Mak dia orang punya ada, mak jangan risau. Yelah, kau macam tu mak ambil lah. Macam tu. Ini semenjak kau kahwin, sikit kau bagi mak. Itu kalau orang ada ilmu dia tak cakap macam tu. Faham tak? Hai, banyak sangat kau bagi ni. Yang bulan lepas pun tak habis belanja lagi. Macam tu lah. Mak dia macam tu. Faham lah. Kan? Jaga. Kadang-kadang orang lelaki tu gemam cakap, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Mak saya tu tak boleh ganti, awak saya boleh ganti. Ayat dia. Ayat dia kata. Jangan macam tu Menjaga amanah adalah sifat para malaikat, nabi dan rasul serta orang-orang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Surah An-Nisa ayat 58. Sampaikan amanah pada orang yang berhak. Contoh, kita jaga duit masjid. Jaga duit masjid, maka kalau nak belanja tentu untuk kepentingan program masjid, untuk orang ramai. Janganlah tarik untuk keperluan peribadi. Tak boleh. Contoh kan, contoh dapat duit, tak apa, tarik duit ni dulu nak bayar duit minyak motor, contoh. Tak apa, nanti sampai rumah ganti balik. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun tarik sekejap, tak sampai 10 minit. Tak boleh. Walaupun kita ganti. Sebab macam tu orang semua nak pinjam dulu. Nampak tak? Susah. Tu sebab saya kata, pegang amanah ni susah macam orang kahwin lebih. Amanah tu yang berat. Kahwin sedap memang ya. Bini empat ada duduk sebelah kiri kanan amboi. Tapi amanahnya tu, adilnya tu bukan senang. Ada satu yang saya tengok dekat Selangor tu, dia kahwin 3 satu majlis. Wah, aku terima nikahnya ni sah. Dia pusing sini pula. Aku terima nikah ni sah dia tu. Dia pusing sini pula. Aku terima nikah sah. 3 satu majlis. Setiap seorang isteri dia RM200,000 dalam ASB. Rumah dia, rumah teres selang satu rumah. Ni rumah yang nombor 1, selang satu rumah. Rumah nombor 2, selang satu rumah. Rumah nombor 3. Dia pun terlupa nama anak siapa. Bila pergi kenduri, bawa semua. Bawa semua, tapi yang melayan suami dia siapa yang giliran hari itu? Yang lagi 2 jaga anak. Ya Allah, meleleh helium tengok ni. Aku ceramah sana sini pun tak merasa buat macam tu. Dahsyat. Isteri dia tanya, nak kereta apa, nak kereta apa, nak kereta apa. Bila dapat duit dividen hujung tahun, duit tu beli pakaian sekolah anak, dividen tu. Bagus tak bagus? Kan? Ada yang cakap tadi, patutlah. Cuba kalau suami kita nak buat macam tu, bagi ke tidak? Tak mahu ni dia. Cakap aja. Kan? Jadi bagi pada yang berhak, jangan bagi pada yang tak berhak. Maksud ayat ini bersifat umum. Baik penguasa maupun lainnya, bagi penguasa wajib menginsafkan orang-orang yang dianiaya, memberikan haknya serta menjaga harta kaum muslimin, khususnya anak-anak yatim. Lagi kena hati-hati. Anak-anak yatim ni, jangan kita ingat yang isu dekat rumah anak yatim je tau. Banyak berlaku sekarang ni isu, contoh suami isteri meninggal dunia, tapi ada duit simpanan dia tu dia dah amanahkan simpan untuk anak dia yang masih kecil tu. Banyak ayah culas benda ni. Dia gunakan duit tu beli motor, beli apa, ride. Contohlah, beli rumah ni, dia tinggalkan sikit untuk anak tu. Padahal dia dah ambil bahagian anak tu. Ini dia terlupa ni.
Ini walaupun tu anak dia, dia terlupa dia makan harta anak yatim. Yang rumah anak-anak yatim tu kita tahu senang nak jaga, ni yang paling susah yang tu. Kenapa? Sebagai contoh tu, kalau ayah meninggal, mak ni insya-Allah jaga amanah anak ni. Kadang-kadang dia memang untuk keperluan hidup. Untuk keperluan hidup dia tarik sikit. Dia tarik sikit untuk keperluan hidup. Kadang-kadang bahagian anak tu disimpan, tak usik pun. Bekerja dia. Sebab tak nak usik duit anak ni. Sebab dia tahu hak anak ni besok umur 21 tahun, anak tu dah boleh ambil duit tu. Macam tu lah. Oi, banyak. Tu sebabnya kalau ada lah berlaku suami isteri meninggal kan, pesan dekat suami tu, kau ingat tu amanah anak tu. Isteri ni ada duit kat WSP kan, hanya dah bagi dah sikit-sikit bahagian tu, ada bahagian anak tu berapa persen dah ada dah. Kena ingatkan kan? Demikian itu adalah amanat bagi ulama, wajib mengajarkan agama kepada orang awam, ini amanah baginya, dan bagi orang tua wajib mendidik anaknya sebab itu merupakan amanah baginya. Amanah mendidik anak ni. Sekarang ni rumah makin besar, orang makin tak ada, pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Minggu lepas penyakit sesama tomato. Apa hal tu? Mengingapi siapa? Orang tua dan keluarga emas dan juga kanak-kanak. Tandanya demam-demam dan sakit sendi. Sesama tomato nama dia. Gelak saya pagi tu dengar radio. Betul? Dia kata perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Air semakin banyak jenis, tembici, tembikai laici, extra jos. Air semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Rakan maya semakin ramai, follower, friend Facebook semakin ramai, teman sejati semakin kurang. Yang berkawan macam dulu jumpa balik, ya Allah, sahabat, peluk susah senang sama-sama, dah tak ramai. Nampak tak? Teknologi semakin canggih kan? Aib dan fitnah semakin tersebar. Gitu. Itu cerita ni tadi, bab amanah ni, Allahu Akbar, berat kan? Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu diminta tanggungjawab terhadap tentang penjagaannya. Jaga. Siapa yang kita jaga? Anak kita, isteri kita, mak saudara kita. Kadang-kadang mak saudara tu dah tak ada waris lain, kita aja. Maka tanggungjawab kita kena jaga. Dalam Zahrul Riyad disebutkan pada hari kiamat seorang hamba dihadapkan kepada Allah SWT. Allah SWT berkata, apakah engkau menyampaikan amanat kepada fulan? Hamba itu menjawab, tidak ya Tuhanku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat menyeret dan melemparkannya ke neraka Jahannam. Yang melihat amanah dalam Jahannam, maka dia terjun di situ selama 70 tahun sampai ke tengahnya. Kemudian dia naik membawa amanah. Ketika sampai di atas kakinya terpelecet dan jatuh lagi, lalu naik dan jatuh lagi sampai mendapat kemurahan Tuhannya berkat syafaat Rasulullah SAW, sehingga yang mempunyai amanah merelakannya. Sampaikan orang yang mempunyai amanah tu, ampunkan dia lah. Yang dia kena niaya ni, tak apalah, kesian pula, dah lah tu. Baru dirawikan dari Salmah, dia berkata, pada satu hari kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu datang jenazah hendak disolatkan. Nabi berkata, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab tidak, lalu menyolatkannya. Kemudian datang jenazah lain, Nabi bertanya, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab ya. Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab ya, 3 dinar. Lalu Nabi solatkannya. Kemudian datang lagi jenazah lain, Nabi bertanya, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab ya. Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab tidak. Lalu Nabi berkata, solatilah temanmu. Nabi tak nak solatkan. Nampak tak? Maknanya ini hutang ni pun satu hal, amanah kena bayar. Salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberikan hutang segan dengan orang yang berhutang.
Kita pula segar dengan dia. Dia relax je, tak ada apa-apa. Makan depan kita, makan banyak. Tukar beg tangan, jap-jap tukar, jap-jap tukar. Kan? Rumah makin lama makin besar, nampak? Kan? Tapi hutang tak bayar. Kita pun fikir nak cakap ke tidak. Tapi kita sebagai orang yang memberi hutang wajib minta, kena minta. Kita pun cakap, Kak, ya, dulu ingat tak masa akak susah dulu, masa akak masa bila? Masa dululah yang akak ni kenapa? Akak ada pinjam duit saya 500, bila nak bayar? Ada kau pinjam? Tu yang tak tahan tu. Itulah keadaan dia sekarang ni, kan? Jadi makna kata, tapi kita yang penting dah jalan tanggungjawab, kita dah minta. Terpulanglah dia, so dah fikir sendiri, kan? Dari Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah jika aku terbunuh di jalan Allah dengan sabar menghadapinya dan tidak lari, Allah akan mengampuni kesalahanku? Nabi menjawab, ya. Lelaki itu berpaling, lalu dipanggil lagi, lalu Rasul berkata, Allah mengampuni setiap dosa orang yang mati syahid kecuali orang yang berhutang. Nampak? Hati-hati, cek balik. Sampaikan, digambarkan, Nabi kata, kalaulah orang tu mati syahid, dia berhutang, dia mati syahid, Allah hidupkan dia, mati syahid lagi, dia hidupkan lagi, mati syahid, 3 kali mati syahid pun takkan masuk syurga selagi mana hutang dia tidak selesaikan. Itu sebabnya kalau kita tengok jenazah sebelum nak bawa pergi kubur tu, ada wakil keluarga kata, kalau adalah hutang jenazah ni, tolonglah maklumkan kepada ahli keluarga, ya, insya-Allah kami akan bantu selesaikan, dan kalau tuan-tuan boleh halalkan, kami lebih lagi menghargainya. Dia bersebut lah, kan, nak ingatkan. Jadi orang semua fikir, ada tak ada hutang aku? Entahlah, tak apalah, kalau ada apa, kau halalkan lah, contoh. Itu penting tu, kena cakap tu, ya. Tapi janganlah dia ada kan pula, ada tu dia pinjam dia 10,000 macam tu, tiba-tiba tengok betul-betul. Tapi kalau memang betul, minta lah, kan. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, amanah ini bukan satu benda yang apa lah. Benda ni berat, benda berat. 3 perkara Allah Ta'ala akan tanya bila dah mati. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat muda, nikmat umur, nikmat harta, nikmat ilmu. 4 nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat muda kita guna untuk apa? Umur, sepanjang hayat kita habiskan untuk apa? Nikmat harta, dari mana dapat duit, ke mana dapat harta, ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Dan yang keempat, Allah akan tanya nikmat ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita amal ke tidak, sebar panjang kepada yang lain ataupun tidak. Itu pertama. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah yang sedang kita ceritakan sekarang. Allah akan tanya amanah, daripada sekecil-kecil amanah sampailah sebesar-besar amanah. Amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang isteri, menjaga kebajikan suami, menjaga harta suami dia, menjaga rumah suami dia, menjaga maruah diri dia, amanah dia, dan sebagainya. Dan begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. 3 ni Allah Ta'ala akan tanya. Silaturahim ni mustahak ni. Silaturahim, ada orang putuskan silaturahim macam tu je, aku tak nak ada apa-apa dengan dia, itu tajuk lain lah. Tapi jaga amanah ni adalah satu perkara yang berat. Sebenarnya kita baca awal tadi, dah ditawarkan daripada langit, gunung, bukit, bukau, kan, semua tak nak. Tak nak lah, gila, tak terbawa dia. Kalau kau buat, kau taat, kau akan diampuni, kau dapat pahala. Tapi kalau kau ingkar, kau dapat dosa. Tak nak, tak sanggup. Akhirnya yang sanggup terima manusia. Dan sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, mudah-mudahan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap di dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, walaupun sikit, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Macam tu cerita dia.
Ya, jadi mudah-mudahan sama-sama kita amalkan, sama-sama kita praktikkan, jaga amanah. InsyaAllah mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. InsyaAllah